Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya hati itu boleh berkarat sebagaimana besi yang dapat berkarat. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penawarnya wahai Rasulullah? Kalaulah kata hati tadi macam besi berkarat, apa penawarnya? Nak pakai apa ya? Jadi Nabi SAW menjawab, penawarnya adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, jangan bahagi hati kita ni berkarat lama-lama tak baca Al-Quran. InsyaAllah saya rasa kat sini semua orang pandai baca Quran dan seronok baca Quran. InsyaAllah orang Melayu ni bagus tau. So, dia suka baca Quran walaupun tak faham maksud, betul tak? Nak kalau ada orang baca Quran sedap suara dia, sedapnya dia baca, maksud tak faham. Dia tarikan Al-Quran. Al-Quran ni mukjizat kan, tarikan. Tapi ada juga orang yang memang dia memuliakan Al-Quran, meletakkan Quran itu di tempat yang tinggi tanpa diusik. Ada juga. Suci dan debu. Quran ni suci, letak tempat yang tertinggi tanpa diusik. Muliakan sungguh tu. Di atas almari tak usik-usik. Itu tak betul. Quran untuk dibaca, biar tu nampak lunyai sebab kita baca. Jangan cantik je. Kita pun kata ini saya pergi sini beli ni saya pergi ni, saya boleh sebut Quran ni pergi mana beli Quran belaka tapi tak dibaca, sayang 1000 kali sayang. Kalau orang sudah hadiahkan kita Quran, baca ya, baca dapat pahala yang bagi tu. Sambung lagi, pada satu hari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang lelaki yang mengadu bahawa ia sentiasa resah, sentiasa gelisah, sentiasa risau, tak tenteram jiwa, celaru fikiran dia. Kemudian Ibnu Mas'ud pun menasihatkan pada lelaki tadi, datanglah ke tiga tempat yang buatkan kamu ni akan rasa tenang. Mana dia? Yang pertama, Ibnu Mas'ud pesan pada lelaki tadi ni, dia kata, pergilah kamu ke tempat orang-orang yang baca Al-Quran dan perhatikan dan dengarkan baik-baik yang dia baca tadi tu. Baca, dengar, perhati, dengar, atau dia sendiri baca dengan baik. Pergi tempat orang baca Quran. Jangan hati serabut pergi shopping. Dia kata terapi lagi serabut, duit banyak habis. Pergi satu, dia kata pergi tempat orang baca Quran, dengar dia baca, tak pun ikut sekali baca. Itu pertama. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, kamu pergilah majlis ilmu ataupun tazkirah yang mengingatkan hati kamu kepada Allah. Mana contohnya? Inilah majlis ilmu lah ni ya. Baik, yang ketiga, kamu pergilah ke tempat yang sunyi dan tenang, dan di sana ia beribadah dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang sesuai, aman, tenang kat mana? Hutan-hutan lah. Kan? Kita tengok, kalau kita tengok hutan, ada air, seronok tak kita punya hati juga. Saya memang peminat hutan. Pada kecil, saya orang kampung kan? Memang saya suka sangat. Hutan, sungai, saya suka sangat, tenang. Syurga sungai mengalir, ada tumbuh-tumbuhan. Cuma sungai di dunia jauhlah bezanya. Itu pun dah rasa indah sangat dah kan. Terapi itu sebenarnya, kalau kita pergi sungai, ada batu-batu kat sungai tu, pijak-pijakkan dia tu, banyak dia punya rahsia dia. Dia boleh menguatkan paru-paru. Kan lain kan saya bercerita pula sekarang. Kalau tajuk lain, saya bawa cerita tu lah. Kalau saya ajar fiqah, saya banyak juga cerita pasal kesihatan tu, kait-kaitkan dengan tu. Sebab tu kita ni eloklah beriadah. Pergilah jauhlah, buatlah jauhlah ke melihat alam semula jadi. Kan Ustazah kan? Boleh Ustazah? Kan boleh kita buat jauhlah ilmu. Jauhlah rihlah dengan ilmu. Ajar cara nak solat dalam hutan macam mana kan? Gitu. Okey. Ya. Ya. Siapa bawa? Oh ya. Okeylah tu. Sambung Sebaik sahaja tiba di rumah lelaki tersebut tadi, cuba mempraktikkan.
Sebab Ibnu Mas'ud kan dah pesan kat dia kan, buat pergi ke tempat ketiga tempat ni. Bila dia balik rumah, dia cuba praktikkan apa yang Ibnu Mas'ud nasihatkan pada dia. Dia ambil wuduk, kemudian dia baca Quran dengan penuh khusyuk. Jadi sebaik sahaja dia selesai baca Quran, serta merta hati dan jiwanya berubah menjadi tenang, tenteram dan damai. Ya, Masya Allah. Dia mendengar nasihat Ibnu Mas'ud tadi tu. Nak ceritanya, kita kalau baca Quran nak khusyuk memang kena faham maksud, betul? Kita baca Allahu nurus samawati wal ard, apa maksud dia? Cahaya Allah itu di langit dan bumi. Mathal nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Kan? Kalau faham maksudnya, Masya Allah. Okay, saya tu pun tak ngajar Quran kan. Kita terus lagi. Sambung lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang keutamaan dan kelebihan membaca atau menghafal Al-Quran. Ya. Banyak hadis-hadis sahih yang menerangkan perkara tersebut. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya sangat lazat, dan orang mukmin yang kurang suka membaca Al-Quran adalah bagaikan buah kurma, baunya tidak begitu harum namun rasanya manis. Orang munafik pula yang suka membaca Al-Quran ibarat sekutum bunga, baunya harum namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran bagaikan buah hanzalah, tidak ada bau sama sekali dan rasanya sangat pahit. Boleh tengok Sahih Bukhari juzuk yang keempat halaman 311, boleh rujuk. Baik, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang besarnya pahala bagi orang yang baca Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan 10 kali ganda. Bukanlah yang dimaksudkan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan kedudukan orang rajin suka baca Al-Quran ini adalah setaraf dengan para utusan. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis, dengan maksudnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, orang yang mahir pandai baca Al-Quran kelak tempatnya adalah bersama-sama dengan para nabi dan para rasul yang baik-baik. Dan orang yang ada kemahuan yang minat untuk baca Al-Quran tetapi ia gagap, susah lidahnya untuk menyebut huruf kerana masih baru belajar, maka kepadanya diberi 2 pahala, iaitu 1 pahala kerana minatnya dan 1 lagi pahala kerana dia membaca. Mujahadah dia tu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kelebihan inilah yang disebut oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Quran, kalau baca saja tanpa hafal pun dah bagus dah. Kalau tak faham maksud pun dah bagus, ya apatah lagi kalau orang yang baca, hafaz, faham maksud dia, amalkan ajarannya, tentulah kedudukannya lebih tinggi. Nampak dah? Terasa tak tu? Terasa tak? Kalau terasa tu Masya Allah. Kalau terasa tu hati tak sakit lagi lah maknanya. Abu Umar menyebutkan dalam kitab At-Tidhkar fi Afdal Al-Azkar Al-Quran bahawa yang layak dinamakan Hamilul Al-Quran adalah orang yang mampu baca dan memahami Al-Quran, mengetahui hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran dan boleh mengamalkan isi kandung Al-Quran. Di Nusantara ini telah berlaku kesilapan istilah bahawa orang yang hafaz seluruh juzuk Al-Quran yang 30 juzuk disebut sebagai Al-Hafiz, dan jika ia perempuan sebagai Al-Hafizah. Sebenarnya istilah Al-Hafiz ialah orang yang hafaz hadis dalam